Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat-Nya sehingga kita dapat meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan kehidupan yang kita lalui ini mendatangkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in serta keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat-Nya untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan ini dan sama-sama kita meneruskan agenda kita sebagai hamba-Nya, termasuk perkongsian yang kita kongsikan pada hari ini berkaitan dengan salah satu akhlak, berkaitan dengan salah satu sifat dan akhlak, yang mana akhlak ini kalau kita perhatikan, melihat kepada keadaan semasa, seolah-olah akhlak ini semakin terhakis. Kita boleh lihat bagaimana satu bandar, satu bangunan yang berdiri megah dan di sebelahnya ada bangunan-bangunan setinggan dan bangunan-bangunan yang rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan yang menunggu hendak rebah ke bumi. Ini satu sikap ataupun satu realiti yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Perkongsian kita pada hari ini ialah berkaitan dengan al-ithar, yang mana dari segi bahasanya al-ithar ini ialah kita melebihkan orang lain ke atas diri sendiri. Dan sifat mulia ini adalah sifat yang sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ianya mulai hilang. Hilang terhakis dengan sifat individualisme kita. Keakuan, egois kita, tidak memperdulikan persekitaran dan sebagainya. Yang mana sikap ini mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hashr. Allah Subhanahu wa taala memuji berkaitan dengan sifat ithar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan mereka telah beriman, yakni merujuk kepada golongan Ansar, orang tempatan. Sebelum kedatangan kaum Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yakni golongan Muhajirin. Dan ada di kalangan mereka tiada memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka oleh orang Muhajirin. Mereka tidak mengharapkan apa-apa dari golongan Muhajirin. Dan mereka mengutamakan, melebihkan, mengutamakan golongan Muhajirin ini ke atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka ini dalam keadaan yang sangat memerlukan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran, sifat kikir, sifat kedekut tersebut, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat ithar yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan inilah
akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan akhlak ini juga bukan saja ditunjukkan oleh golongan Ansar, bahkan sebahagian besar, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mempraktikkan, mengajarkan secara praktikal. Sebagaimana kita lihat, biasa kita dengar salah satu kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kita kenali, Abu Hurairah ini bukanlah penduduk tempatan Madinah, tapi beliau merupakan orang luar daripada Madinah, dan beliau masuk Islam di Madinah, dan kemudian beliau juga merupakan, kita kata, sebagai seorang murid, penuntut di kalangan ahli-ahli sufah yang memiliki kelebihan, walaupun tidak memiliki tempat tinggal dan sebagainya, tapi kelebihan yang Allah berikan kepada Abu Hurairah mendapat banyak ilmu dan sebagainya. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan lapar, yang lapar sangat. Begitu lapar, boleh dikatakan sehingga tahap lapar itu menyebabkan muzik, kita kata, muzik bermain di dalam perutnya. Ada bunyi perut, kalau kita biasa dengar orang lapar doa bunyi, perut itu bunyi. Jadi dia berfikir bagaimana nak mendapatkan makanan untuk hari ini. Maka beliau membuat satu tindakan yang mengharapkan pemberian daripada orang lain, tapi tidak menadahkan tangan. Tidak menjatuhkan maruah dengan meminta-minta, tidak. Maka beliau berjumpa dengan Abu Bakar. Tunggu di satu tempat yang biasa dilalui oleh sahabat. Maka lalulah Abu Bakar. Apabila Abu Bakar lalu kawasan tersebut, maka ditegur oleh Abu Hurairah. Bertanya khabar, bertanya berita, bertanya isu-isu, ataupun bertanya tentang pengetahuan isu-isu yang beliau sendiri mengetahuinya. Kita kata sebagai basa-basi, dengan harapan Abu Bakar boleh dapat mengajak Abu Hurairah untuklah mengganjal perut sedikit sebanyak. Tapi Abu Bakar pun berlalu. Maknanya Abu Bakar tidak faham, kita kata. Tak faham maksud tersirat daripada yang tersurat daripada tindakan Abu Hurairah tersebut. Kemudian lalu seterusnya ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan demikian juga perbincangan, kita kata basa-basi di antara Abu Hurairah dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tersebut berlaku sebagaimana berlakunya dengan perbahasan ataupun kita kata perbicaraan antara Abu Hurairah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selepas Abu Bakar berlalu, Sayyidina Umar pun berlalu, tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tabassum. Rasulullah datang tengok muka Abu Hurairah, Rasulullah pun tersenyum. Bagaimana tersenyum Rasulullah? Rasulullah dapat, kita kata dapat dapat gambaran ni muka orang lapar. Maka Rasulullah pun tersenyum. Muka orang lapar, maka Rasulullah pun tersenyum. Rasulullah pun ajak Abu Bakar. Ajak Abu Bakar balik ke rumah. Takut-takut ada makanan. Yang mana pada ketika itu Rasulullah pun tak tahu ada tak makanan di rumah. Dan kebetulan sampai setibanya di rumah tersebut, kebetulan ada orang menghadiahkan kepada Rasulullah satu bejana ataupun satu bekas yang besar susu. Maka Abu Hurairah dalam hati, alhamdulillah, ada juga rezeki. Boleh juga mengganjal perut. Tiba-tiba apa yang berlaku, Rasulullah pun memerintahkan Abu Hair, antara panggilan manja kepada Abu Bakar, Abu Hair, tolong panggil ahli-ahli sufah. Pada ketika itu Abu Hurairah memang sangat memerlukan makanan. Perut dalam keadaan tak tahan, kita kata. Ni kita nak dekat puasa nanti. Nak dekat puasa kita boleh rasa bagaimana perut dalam keadaan kosong. Tambah-tambah kita tak ada bangun sahur pula. Kemudian dalam keadaan panas ke apa sebagainya. Jadi Abu Hurairah dalam keadaan lapar tersebut, sudah kerja. Panggil orang ni, dia kodak ku hamba. Tapi sebab ia adalah perintah Rasulullah, maka kena pergi. Walaupun ketika itu keinginan perut mengatakan kena makan. Tapi sebab itu adalah perintah Rasulullah untuk memanggil ahli-ahli sufah yang lain untuk makan sekali.
Maka pergilah Abu Bakar walaupun dalam keadaan lemah memanggil para sahabat ahli sufah. Ketika itu selepas dipanggil, Nabi SAW memberikan susu itu kepada ahli sufah yang lain. Tidak berikan kepada Abu Hurairah lagi. Rasulullah perintahkan kepada Abu Hurairah, agihkan air ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Tengok, bagi kepada seorang paling dia kuda. Bagi pada seorang paling lagi dah. Kemudian sampai kepada beberapa kali mereka meminum air susu tersebut sehingga tak ada dah. Ya. Nabi pun sebut al-an ya Abahir. Sekarang ni giliran kita Abu Hurairah. Ya. Jadi pada ketika itu Nabi pun memberikan kepada Abu Hurairah Abu Hair. Ya, kamu minum dulu. Abu Hurairah pun minum. Minum kemudian nak bagi pada Nabi, Nabi kata isyrab. Minum lagi. Minum lagi, minum lagi, minum lagi. Nabi tak minum lagi. Nabi memerintahkan Abu Bakar minum sehingga sampai akhirnya Abu Bakar kata pada Nabi, penuh dah, tak ada tempat. Penuh dah, tak ada tempat. Dan ini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan secara praktikal bagaimana sifat ithar itu walaupun dalam keadaan ia memerlukan. Abu Hurairah memerlukan, tapi dalam masa yang sama bagaimana kita melebihkan orang lain. Itu antara kisah yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in secara khususnya dan kepada kita. Bagaimana sifat ini perlu dibudayakan lagi. Kita lihat keutamaan ithar, kelebihan ataupun keutamaan, keistimewaan apabila adanya sifat ithar itu kepada diri seseorang. Yang pertama, keutamaan dari sifat ithar itu ialah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada ayat yang kita bacakan tadi. Ada dalam surah Al-Hajj tadi. Yang mana Rasulullah kedatangan seorang tetamu ini memerlukan makanan. Rasulullah kebetulan tak ada juga. Rasulullah tanya kepada isteri-isteri baginda, ada apa yang boleh kita hidangkan untuk tetamu ni? Tak ada, hanya secukupnya. Hanya air. Maka Rasulullah tanya kepada para sahabat, siapa yang boleh melayan tetamuku ini, tetamu Nabi? Maka seorang sahabat mengangkat tangan, saya wahai Rasulullah. Yang mana diriwayatkan bahawasanya sahabat ini ialah Abu Talha. Maka beliau pun bawalah tetamu Nabi ini balik ke rumah dan kemudian beliau bertanya kepada isterinya, ada tak makanan yang boleh kita hidangkan untuk mengganjal perut tetamu kita ni? Isteri dia kata ada, cuma makanan untuk anak-anak kita. Di mana dikatakan makanan itu hanya untuk, kita kata macam makanan baby, untuk budak kecil. Kalau macam kita kat macam bubur, biskut Mary untuk budak kecil lah. Maka Abu Talha pun minta isterinya untuk hidangkan, masak dan sebagainya. Kemudian kalau anak-anak lapar, tidurkan anak-anak dan sebagainya. Kemudian berlakulah sebagaimana yang telah kita ketahui, dihidangkan makanan dan kemudian antara tindakan yang diminta oleh Abu Talha kepada isterinya supaya buat ejah lapu. Ketika tetamu mari nak makan, kamu buat ejah-ejah lampu dan kemudian padamkan lampu tersebut. Maka makanlah. Makan, bunyi makan dan sebagainya. Apabila telah selesai makan, yang mana hakikatnya makanan itu memang cukup untuk seorang. Maka keesokannya diceritakanlah kepada Nabi SAW apa yang berlaku tersebut. Nabi pun bagi tahu bahawasanya Allah fadhahik. Allah suka. Allah ketawa tengok tindakan. Maknanya sukanya. Allah cinta kepada tindakan tersebut. Ini yang pertama. Sebagaimana kita sebutkan tadi, keutamaan ithar yang pertama adalah mendapat kecintaan, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antara keutamaan ithar yang akan kita perolehi apabila kita memiliki sifat ithar ataupun akhlak ithar itu ialah bukan sahaja kita dicintai oleh Allah, akan tetapi kita juga dicintai oleh manusia. Dicintai oleh manusia. Sebagaimana Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, seseorang mendatangi Nabi SAW dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
tunjukkan kepada aku satu amalan, jika aku mengerjakannya aku akan dicintai Allah dan aku juga akan dicintai oleh manusia. Rasulullah pun menjawab, zuhudlah terhadap dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya kamu akan dicintai oleh mereka. Jadi seorang yang zuhud daripada apa yang dimiliki oleh manusia, maka dia akan dicintai oleh saudara-saudaranya, ia akan dicintai oleh kerabat dan teman-temannya. Sedangkan isar mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Kalau zuhud itu terhadap kepemilikan manusia lain, itu pun telah dicintai, bahkan isar ini lebih lagi. Isar ini lebih lagi. Ada. Maka kalaulah zuhud itu kita mendapat kecintaan Allah dan kecintaan manusia, maka dengan isar ni lebih-lebih lagi. Kerana tabiat seseorang adalah mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan berkorban untuknya. Apabila kita berbuat baik kepada seseorang, bahkan kita berkorban kepadanya, maka akan mendapatkan cinta daripada manusia itu, bahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, keutamaan isar. Yang ketiga, keutamaan isar adalah akan dimudahkan urusan kita di dunia dan dilepaskan daripada kesusahan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Kesusahan di akhirat lebih besar lagi. Kalau kita melepaskan kesusahan orang di atas dunia ini, Allah akan melepaskan kesusahan kita di akhirat. Dan kemudian Nabi sebut lagi, siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, nescaya Allah akan memudahkan urusannya. Kita melepaskan kesusahan seseorang, Allah pun akan melepaskan kesusahan kita di akhirat. Kita memudahkan urusan seseorang di atas dunia, Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, nescaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Ini kelebihan isar. Allah mudahkan urusannya di dunia, dan Allah juga memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat, dan Allah melepaskannya daripada kesusahan di akhirat lebih-lebih lagi. Ini antara kelebihan yang ketiga, keutamaan yang ketiga yang kita miliki daripada sifat isar itu. Keempat, antara keutamaan isar ialah akan tumbuh ikatan ukhuwah, persaudaraan yang erat dan kuat antara sesama Islam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, saling menghadiahilah kalian, nescaya kalian akan saling mencintai. Tahadu tahab, saling memberilah, nescaya kamu akan saling mengasihi, mencintai. Dan dikuatkan dengan hadis yang lain, saling menghadiahilah kalian kerana sesungguhnya hadiah itu akan mencabut, akan menghilangkan kedengkian di antara kamu. Ini panduan daripada Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, untuk kita memiliki, membudayakan sifat isar, yang mana sifat ini semakin terhakis dan semakin hilang di kalangan kita, sehingga memiliki sifat-sifat memikirkan sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kemudian kita lihat bagaimana kisah-kisah yang kita jadikan sebagai panduan kepada kita, bagaimana kita boleh melahirkan isar itu sendiri, berdasarkan kepada kisah yang ditunjukkan, yang telah Ambo ceritakan tadi tentang seorang sahabat Abu Talhah tadi. Bagaimana isar ini boleh lahir, bagaimana sifat ini boleh lahir. Yang pertama dikatakan antara boleh lahirnya sifat ini sebab boleh jadi dari segi tuntutan, tanggungjawab, kewajipan yang lain itu mungkin kita kurang. Kewajipan yang lain kurang, maka dilebihkan ataupun ditampung kekurangan itu dengan sifat kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Nafi'un li ghairih. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, la an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Seandainya aku berjalan bersama saudaraku
untuk memenuhi suatu keperluannya. Aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi keperluannya, maka hal itu lebih aku cintai daripada beriktikaf sebulan di masjidku ini. Besarnya ganjaran, kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan panduan yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita. Kita lihat bagaimana kisah-kisah Istar yang memberikan pengajaran kepada kita yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para salafun salih yang terdahulu, mereka yang telah mendahului kita. Yang pertama, kita lihat sebagaimana kisah yang ditunjukkan oleh Abu Talha tadi. Yang kedua, kita lihat bagaimana kisah yang berlaku dalam peperangan Yarmuk. Dalam peperangan Yarmuk kita lihat dan kita biasa dengar 3 orang sahabat, 3 orang tentera Islam pada ketika itu dalam keadaan sakarat, dalam keadaan nazak. Kita kata nyawa-nyawa ikan. Dah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mus'ab Az-Zubaidi daripada Hubaib bin Abi Thabit menceritakan telah syahid pada peperangan Yarmuk iaitu Al-Harith bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal dan Suhail bin Amr. 3 orang. Ikrimah kita kenal. Sebelum ketika dia masih hidup, ketika Rasulullah masih hidup, dia antara kita kata tokoh individu yang kuat penentangannya terhadap Islam. Akan tapi selepas dia memeluk Islam dalam peperangan Yarmuk tersebut, dia bertanya, siapa yang nak berbai'ah denganku? Dah, untuk mencari kesyahidan dan sebagainya. Maka berlakulah peperangan tersebut, dan kemudian akhir daripada peperangan Yarmuk, selepas berakhirnya peperangan Yarmuk, di sana ada tentera, kita kata, seorang tentera yang tugasnya sebagai memberi air, merawat dan sebagainya. Tiba-tiba terdengar satu rintihan, ada air, maka datanglah kepada suara tersebut. Apabila datang dan nak menegukkan air, tiba-tiba terdengar individu yang lain, tentera yang lain, jundi yang lain dalam keadaan merintih minta air, meminta tolong dan sebagainya, meminta air. Maka datanglah sahabat ataupun tentera yang membawa air ini, kita kata tugas dia logistik, bekalan, rawat dan sebagainya. Maka dia nak beri air. Ketika nak tuangkan air kepada individu yang pertama ni, dia apabila dia dengar dia lebih memerlukan, maka pergilah kepada individu yang kedua. Pergi kepada individu yang kedua. Individu kedua ni baru nak meneguk air, tiba-tiba terdengar rintihan minta air daripada individu yang ketiga. Dia kata dia lebih memerlukan lagi. Maka pergilah sahabat yang berperanan sebagai membawa air ini kepada tentera yang ketiga ini. Apabila sampai kepada tentera yang ketiga yang dalam keadaan sakarat tersebut, tiba-tiba tentera tersebut mati. Maka dia bergegas kepada tentera yang kedua tadi. Apabila kembali kepada tentera yang kedua ni pun mati. Dan kembali kepada yang pertama tadi pun mati. Ini antara kisah bagaimana dalam keadaan sekarat, dalam keadaan nazak dan memerlukan pada ketika itu, mengisarkan, mengutamakan sahabat yang lain. Walaupun pada ketika itu kita ketahui dia memang sangat memerlukan. Itu yang antara kisah yang berlaku. Yang kedua, kita lihat bagaimana kisah sahabat Nabi yang diberikan hadiah. Sahabat Nabi yang diberikan hadiah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, salah seorang daripada sahabat Nabi telah diberikan hadiah kepala kambing. Kepala kambing ni kalau zaman kita ni tok lebah saja. Ada kita kata kemuncuk kepada gula. Dia lalu berkata sesungguhnya fulan dan keluarganya lebih memerlukan ini daripada kita. Apabila ada seorang sahabat dihadiahkan kepala kambing, maka dia pun kata mungkin keluarga ni lebih memerlukan. Maka ia pun mengirimkan hadiah itu kepada orang lain. Dan secara terus-menerus hadiah itu dikirimkan daripada satu orang kepada satu orang kepada satu orang kepada satu orang, sampai balik kepada tuai hak bagi mula-mula. Dia dapat hadiah, kemudian dia pun orang lain lebih perlu. Orang lain ni bagi pada orang lain, bagi orang lain, pusing-pusing sampai balik kepada tuai hak mula-mula bagi. Demikian juga sebagaimana kisah seorang anak ini, dia ada kebun anggur, kemudian dia pun bagilah buah anggur ini kepada saudara perempuan dia.
pada adik-beradik dia, sama ada adik dia ke kak dia, bagilah pada kak dia. Bagi pada kak dia bagi kepada saudara yang lain. Bagi pada saudara yang lain, kemudian bagi kepada ibunya. Bagi kepada ibunya, si ibu ni kata, tak apalah, sipir untuk makan ayah nanti. Sipir nak bagi ke ayah. Ayah dia apabila dihidangkan anggur tersebut, ayah dia kata, bagi kepada abang ni. Balik semula anggur itu kepada yang mula-mula memberi. Ini kita lihat bagaimana sifat isar yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan bagaimana sifat itu juga ditunjukkan oleh orang-orang terdahulu daripada kita salafun salih. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bagaimana sifat isar ini boleh muncul, boleh lahir. Yang pertama sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, iaitu yang pertama, kemungkinan bagaimana nak melahirkan sifat isar ini, kemungkinan di sana rasa kurang dalam melaksanakan tanggungjawab tuntutan kita sebagai hamba Allah, maka isar ini adalah berperanan untuk menambahkan kekurangan daripada tanggungjawab itu. Itu yang pertama. Antara bagaimana untuk kita melahirkan sifat isar ini adalah kita kena berfikiran, kita kena berfikir bahawasanya tanggungjawab kita, tanggungjawab di dalam menunaikan kefarduan tuntutan kita sebagai hamba Allah mungkin banyak lagi kurangnya. Maka untuk menambahkan kekurangan itu, kita buat baik kepada orang lain, maknanya buat baik kepada orang lain, yang mana manfaat itu apabila kita mencintai berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kebaikan itu juga akan kembali kepada kita sendiri. Kalau kita buat baik kepada kita sendiri, hasilnya ataupun kita kata kebaikan itu hanya untuk kita saja. Tapi kalau kita buat baik kepada orang lain, kebaikan itu bukan saja kepada kita tapi kepada orang lain juga. Itu yang pertama. Bagaimana kita untuk melahirkan sifat isar tersebut. Yang kedua, bagaimana untuk kita melahirkan sifat isar itu adalah yang sebagaimana yang kita ketahui, isar itu adalah tingkat yang paling tinggi dalam martabat ukhuwah. Dalam martabat ukhuwah, persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Isar adalah tingkat paling tinggi dalam martabat ukhuwah Islamiyah. Maka yang kedua, untuk kita dapat melahirkan sifat isar itu ialah kita hendaklah tanamkan dalam diri kita cinta kepada saudara kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang kamu selagi mana dia tidak menyayangi, selagi mana dia tidak mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Sebagaimana yang disebutkan tadi, kebaikan yang kita buat adalah untuk diri kita saja. Dengan kita menunaikan solat, sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Nabi tadi, seandainya aku berjalan untuk memenuhi keperluan saudaraku yang lain ni, adalah lebih baik daripada aku beriktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama sebulan. Dengan beriktikaf itu kebaikan untuk kita, pahala untuk kita. Tapi apabila memberikan ataupun memenuhi keperluan, menolong, membantu saudara kita dalam memenuhi keperluannya itu, maka kebaikan itu bukan saja kepada dia tapi juga kepada kita. Ini antara sifat-sifat ataupun kita kata apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sendiri berkaitan tentang kebaikan yang perlu kita lakukan kepada orang lain. Di sana Rasulullah ada bersabda lagi, iaitu orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang boleh bagi manfaat kepada orang lain. Apa manfaat kita? Itu lebih-lebih lagi kalau isar. Ketika kita memiliki Allahumma salli ala Muhammad, ketika kita memiliki keperluan ataupun kita ada kemampuan, ketika kita memiliki kemampuan, ketika itu kita boleh bantu orang lain itu pun baik. Ni apatah lagi kalau ketika mana kita tidak kita cukup untuk kita, kemudian kita berikan kepada orang lain, itu lebih baik lagi. Amal yang paling dicintai dalam hadis yang sama, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan lagi, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim
dengan menghilangkan kesusahannya, melunasi hutangnya dan menghilangkan rasa laparnya. Ini panduan yang ditunjukkan, ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam kita hidup bermasyarakat. Tambah-tambah dalam zaman kita ni, zaman pandemik, zaman yang penuh dengan pancaroba dan sebagainya. Ada ketika ada di kalangan mereka yang dipecat, dibuang kerja dan sebagainya. Jadi ini kita kata, jangan jadikan itu sebagai halangan semata-mata, tapi jadikan itu sebagai ruang dan peluang untuk kita menambahkan kebaikan kepada orang lain. Mungkin kita katakan kebaikan itu, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, dia yang dapat, tapi hakikatnya sebagaimana yang disebutkan tadi, kebaikan itu akan kembali kepada kita sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Nabi tadi, iaitu orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang memberikan manfaat kepada saudaranya, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah dengan kita memasukkan rasa gembira. Bagaimana dengan memberikan rasa gembira tersebut? Dengan menolongnya, membantunya dan sebagainya, dan melunasi hutangnya serta mengusir rasa laparnya. Ini antara panduan-panduan yang diberikan oleh Rasulullah dalam kita nak membudayakan kembali sifat-sifat ihsar yang mana ianya semakin terhakis di kalangan kita. Maka saya berpesan kepada diri saya sendiri dan para pendengar sekalian untuk sama-sama kita kembalikan sifat akhlak ataupun sifat yang semakin terhakis ini untuk kita dapat membudayakan kembali, dan kita saling tolong menolong dan bantu membantu sesama kita. Mudah-mudahan ditambah lagi dengan ketibaan bulan Ramadan ini, yang mana Ramadan adalah kita kata bulan yang penuh dengan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil ruang dan peluang ini untuk kita jadikan sebagai medan untuk kita menambahkan ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadat kita dan amal bantuan kita kepada saudara kita, dan menjadikannya sebagai amal soleh yang dapat membantu kita mendapatkan rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja perkongsian yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan perkongsian ini memberikan manfaat kepada saya sendiri dan para pendengar sekalian, dan semoga ianya juga termasuk di antara amal soleh kita dalam mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang daripada kelemahan diri kita sebagai hamba-Nya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والآن قد حان وقت للوثنة ولا تليق من العداوة والخصومة. إن نصر الله مع الجماعة فسيروا على بركة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واعتصموا بحبل رب العالمين. اتحدوا يا أمة المسلمين واعتصموا بحبل رب العالمين. واجتمعوا ولا تفرقوا وجاهدوا لا تفرقوا. واجتمعوا ولا تفرقوا وجاهدوا لا تفرقوا لا تفرقوا. إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله
الأنام ونحن قدوة يا أمة السلام فلنداوي السقام ونطفئ الظلام سنضيء العالم بنور الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا الرحمن والقبلة واحدة كتابنا القرآن وكلنا إخوة ربنا الرحمن والقبلة واحدة كتابنا القرآن وكلنا إخوة كبنيان مرصوص كجسد واحد نشد بعضنا بعضا طول الحياة كبنيان مرصوص كجسد واحد نشد بعضنا بعضا طول الحياة اتحدوا يا أمة المسلمين واعتصموا بحبل رب العالمين اتحدوا يا أمة المسلمين واعتصموا بحبل رب العالمين واجتمعوا